Adakah Tun bersedia memaafkan Datuk Seri Najib seperti mana Tun memaafkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? No, different. Saya tak boleh maaf orang yang destroy my party. Itu dia buat. Dia buat betul-betul sampai orang benci kepada UMNO. Orang yang destroy UMNO saya tak boleh maaf. Sampai bila? Biarlah lepas dan dia tidak. Saya ingin terangkan, pertamanya kita kena faham dari sudut sejarah yang terkini dan juga rentetan pilihan raya, beberapa pilihan raya sebelum PRU 14. Pada saya, pilihan raya tahun 1999, ya, pada masa itu kemarahan rakyat, terutama sekali orang Melayu, bila perbalahan antara Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar tercetus. Apa yang berlaku pada masa itu, BN kehilangan majoriti undi Melayu pada masa itu. Dan yang menyelamatkan BN pada masa itu adalah undi orang Cina dan orang India. Atas dua faktor. Pertama, kerana rusuhan terhadap orang Cina di Indonesia, menakutkan mereka di sini atas lawangan reformasi. Yang kedua, kerana masa pada peringkat mulanya, Dr. Mahathir janji bahawa Suciu punya tuntutan 17 perkara itu akan dipertimbangkan. Jadi dia beri pengharapan pada orang Cina untuk menyokong Barisan Nasional. Tapi selepas itu, bila lepas pilihan raya 1999, Dr. Mahathir buat U-turn. Dia kata tak boleh dipertimbangkan dan dia menggelar Suciu ini sebagai kumpulan komunis. Maka rakyat marah pada Dr. Mahathir. Orang Cina lah, khususnya orang Cina marah pada Dr. Mahathir. Bila berlakunya peralihan kuasa kepada Tun Abdullah Abdawi Paklah, apa yang berlaku adalah satu gelombang sokongan yang luar biasa. Kerana mereka menganggap bahawa era Dr. Mahathir sudah habis. Jadi Paklah menerima sokongan yang cukup hangat dan kita menang besar pada tahun 2004. Jadi bila lepas 2004, Dr. Mahathir pula menyerang Paklah. Dan dia pernah menyatakan supaya menafikan BN majoriti 2/3 dalam pilihan raya itu. Dari ekoran daripada tindakan itu, maka undi BN merosot. Bila merosot, kita hilang 5 buah negeri masa itu, ya, masuk Selangor, Pulau Pinang dan beberapa buah Perak dan beberapa buah negeri yang lain. Merupakan satu tamparan yang agak hebat pada BN. Bila saya ambil alih kepimpinan negara, saya telah melakukan usaha-usaha untuk membetulkan keadaan, dan pada masa itu kita dapat juga memenangi semula lah beberapa buah negeri lah, termasuk negeri Perak kita dapat balik, negeri Kedah kita dapat balik, kita dapat juga Terengganu kita dapat, dan cuma kita tak dapat Selangor dan Pulau Pinang. Tapi kita tak dapat majoriti 2/3. Namun dalam konteks tu, pada masa itu UMNO menang kursi lebih, sampai 89 kursi. Jadi sokongan orang Melayu dah balik pada kita. Tapi kemarahan orang Cina tu masih berterusan. Trend dia masih menurun, ya. Timbul pada pilihan raya 2018, ya, di mana kita kalah. Masa itu kita tengok trend Cina menolak kita tu sampai ke tahap yang paling maksimal lah. Jadi maknanya apa yang saya nak katakan, bahawa trend
pengurangan undi BN ni bukan bermula pada zaman saya. Dia sudah, kalau kita tengok pada rentetan peristiwa dia, mula pada peringkat lebih awal lagi. Saya dah tegur tentang money politics. Saya kata kalau buat macam ini, parti ini akan hancur. Apa yang berlaku ialah pemilihan pemimpin bukan berasas kepada kebolehan. Pemimpin bila ada jadi ketua bahagian pun tak bagi orang lain masuk yang lebih pandai daripada dia. Dan saya biasa cerita, kalau dia mati, yang ganti dia adalah orang yang lebih bodoh daripada dia. Dan si bodoh ni bila mati lagi bodoh. Saya kata kalau macam ini akan hancur UMNO. Soal politik wang bukan perkara baru. Kita dah dengar isu ni dilontar dalam Perhimpunan Agung dan sebagainya. Kalau sekali lagi saya nak bawa dalam rentetan sejarah, perspektif sejarah UMNO, politik wang, kemuncak politik wang pada tahun 1993. Kalau kita masih ingat tu, pada masa itu ada wang RM500, ada wang RM1,000 sekeping kan. Pada masa itu, kalau mereka yang jadi wakilan pada masa itu tentu masih ingat lagi tahun 1993, waktu Dr. Mahathir lagi jadi Presiden Parti, benda isu politik wang ni agak serius dalam parti kita. Dan usaha-usaha telah kita lakukan secara berterusan untuk mengurangkan ataupun menghapuskan politik wang. Saya sendiri melakukan satu perubahan yang agak radikal, di mana selama ini sebelum perubahan pindaan pada perlembagaan UMNO, pemilihan pimpinan parti dilakukan oleh 2,500 perwakilan di Kuala Lumpur di PWTC. Tapi apa yang saya lakukan ialah untuk memperluaskan perwakilan kepada lebih kurang 150,000 dan dipilih di peringkat bahagian. Tujuan utama saya ialah untuk mengelakkan politik wang. Makna saya usahakan. Dan yang kedua, untuk menjadikan UMNO ini lebih demokratik, lebih terbuka. Jadi bukan saja 2,500 orang, tapi 150,000 orang memilih presiden, timbalan. Jadi buat dia masa itu? Ya, memang saya pindah perlembagaan tu. Dan saya melakukan banyak perubahan yang lain. Maknanya antaranya saya jadikan UMNO ni lebih terbuka, lebih demokratik. Sebab lepas Dr. Mahathir hampir-hampir tewas pada Huli, hanya dengan 43 undi saja, dan UMNO diharamkan, dibuat UMNO baru. Dia meletakkan syarat dalam perlembagaan, undi bonus. Jadi siapa yang undi presiden dapat undi 10 bonus. Lepas undi bonus itu diganti dengan kota, sistem kota, di mana sesiapa nak lawan presiden mesti dapat 63 perwakilan, 63 bahagian mencalonkan. Saya tak fikir ada sesiapa yang mencabar presiden boleh dapat 63 perwakilan ataupun 63 bahagian mencalonkan dia sebagai presiden. Nak dapat satu bahagian pun susah. Jadi dengan ini maknanya dia jadi macam, kalau dalam kita dapat saham dulu pink form lah, mana sure, guarantee jadi Presiden UMNO, dan kalau jadi Presiden UMNO automatik jadi Perdana Menteri. Jadi itu kira jaminan lah yang amat sukar lah. Mustahil pada saya lah bagi orang nak mengalahkan dia. Tapi bila saya jadi Presiden, saya pindah perlembagaan di mana kota sistem dihapuskan. Dan kalau nak lawan presiden pun hanya daftar saja. Jadi saya membuka parti kepada proses yang lebih demokratik dan lebih terbuka. Saya terima hakikat bahawa orang kejam saya. Kata saya ini diktator lah, kuku besi lah, macam-macam.
selagi Najib ada di situ, saya dapati cara dia memang cara yang tidak baik. Tangkap orang, masuk orang dalam jail, benda menjadi dilakukan. Sebenarnya zaman Dr. Mahathir selama 22 tahun tu, zaman tu tak ada media sosial. Kalau ada media sosial, lain cerita. Sebab dalam media sosial sekarang ni, sesuatu perkara berlaku tu akan jadi viral dalam sekelip mata, dan semua orang akan dapat tahu. Kedua, zaman tu kerajaan kontrol media. Media outlet semua kontrol. Maknanya ungkapan knowledge is power. Information knowledge kerajaan kontrol. Jadi bila kerajaan kontrol, tak ada alternatif melainkan surat layang dia. Jadi maknanya rakyat dapat maklumat dan informasi yang dikehendaki pada rakyat. Bukan berarti bahawa tak ada penyelewengan ke, tak ada skandal zaman Tun Mahathir. Kita tahulah apa berlaku, termasuk forex yang kehilangan 33 bilion dan sebagainya kan. Banyak lagi perkara-perkara yang berlaku. Malah ada buku Perry Wayne yang tulis pasal perkara-perkara yang berlaku zaman Dr. Mahathir. Maknanya bukan tak ada, ada. Kalau kita tengok, lihat dalam forex punya kerugian forex tu, itu cash 33 bilion. Cash. Walhal dalam 1MDB itu ada aset. Aset TRX ada, aset Bandar Malaysia ada 500 ekar aset. Jadi aset tu ada, walaupun hutang besar, aset ada, melebihi hutang. Jadi ini, tapi kerugian forex tu cash 33 bilion. Hilang langsung. Dan 33 bilion pada tahun itu, bukan pada sekarang. Kalau sekarang ni mungkin value dia mungkin 50-60 bilion. Saya yang memasukkan ISA. Itu hakikat sebenarnya. Saya nak tanya, siapa yang saya masukkan bawa ISA? Tapi kalau kita tengok dalam segi sejarah, ada dua peristiwa besar zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri di mana dia gunakan ISA sepenuhnya. Satu, Ops Lalang dalam tahun 1987, di mana 100 lebih pemimpin politik ditahan bawah ISA, termasuk Kit Siang, Guan Eng, Kapal Singh, Mat Sabu dan sebagainya. Itu satu peristiwa yang hari ini ramai anggap sebagai satu peristiwa hitam dalam sejarah politik negara kita. Dan akhbar diharamkan, tiga termasuk Star, Sinju, Watan tak silap saya. Lepas tu dalam tahun 1997 saya ingat, dengan isu waktu pergeseran dengan Anwar Ibrahim, juga ISA dilakukan. Termasuk Anwar sendiri pun diletakkan bawah ISA. Dan beberapa pemimpin UMNO hari ini pun di bawah ISA. Jadi, dan PKR semua ramai dah masuk pada tahun 1993. Sebab tu bila saya ambil alih, saya kata ISA ni terlalu tidak demokratik, undemokratik undang-undang, dan tidak memberi hak asasi kepada seorang itu sebab ditangkap tanpa boleh dilakukan rayuan dan sebagainya kepada pihak yang ketiga. Jadi saya fikir sudah masanya sudah tiba untuk kita repeal, kita masukkan ISA. Sebenarnya saya rapat dengan Najib, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib. Sebenarnya satu ketika dulu kita memang rapat, dan saya
mengenang budi dia pada saya. Maknanya dia sokong saya menjadi timbalan Perdana Menteri pada Pak Lah waktu jadi Perdana Menteri. Itu saya tak dapat nafikan. Memang dia usahakan. Tapi apa yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini, reaksi dia saya anggap keterlaluan. Kalau apa pun saya buat pun takkanlah sampai gini. Ya. Takkanlah satu interview sampai sebut nama saya 32 kali kan. Itu dah kira satu benda yang keterlaluan sangatlah. Yang mula dia tulis surat pada saya, dia tak sebut isu 1MDB. Dia kata dia tak setuju dengan dasar-dasar saya. Dia tarik sokongan daripada saya sebab dia tak setuju dengan dasar-dasar saya. Itu saja disebut. Dia tak sebut hal lain. Malah dia tak terangkan apa dasar yang dia tak setuju. Kan? Jadi sampai hari ini saya cuma boleh andaikan sajalah. Tapi kalau kita lihat barangkali lah, sebab dalam pemilihan parti di mana anak anda dia kalah jawatan naib presiden, dia menyalahkan saya. Walhal saya tidak pernah mau menyekat Datuk Mukris daripada apa-apa jawatan. Malah saya tanya dia di Alostar waktu dia jadi Menteri Besar, sama dia nak bertanding apa jawatan. Dia kata dia nak bertanding majlis tertinggi saja, tak ada lebih pada itu. Jadi bila dia beritahu saya dia bertanding majlis tertinggi saja, saya balik Kuala Lumpur, saya sokonglah incumbent. Incumbent masa tu Datuk Zahid, Datuk Syafiee dan Datuk Isyamuddin, sebab ketiga-tiga ni baru satu penggal saja. Dan Mukris pun belum menang jawatan majlis tertinggi lagi atas tiket sendiri. Dia dilantik dan dia baru jadi Menteri Besar Kedah. Jadi pada saya, kalau dia boleh tunjuk prestasi yang cukup baik sebagai Menteri Besar dan dia dapat mempertahankan Kedah sebagai negeri yang dikuasai oleh Barisan Nasional, maka round selepas ni dia layaklah bertanding naib presiden. Tak pernah dalam sejarah kita orang bertanding naib presiden tanpa memenangi jawatan majlis tertinggi. Itu pada fikiran saya. Sebab tu saya tidak menolak Mukris, tapi Dr. Mahathir mungkin menganggap saya menyekat peluang anak dia untuk naik dalam politik. Apabila dia sudah jadi Perdana Menteri, dia bertukar. Umpamanya isterinya pada mula amat dimarahi oleh orang kerana dia cuba tonjol diri dia. Waktu yang dia ternampak buruk sekali ialah apabila didedah tentang barang-barang yang terdapat di pavilion. Pada masa itu orang sedar bahawa ini memang benar. Ya, saya tak dah menafikan salah satu daripada faktor, sebab saya dah sedar atas perkara ini. Sebab itulah sejak kita kalah tu saya dah minta isteri saya dalam keadaan low profile, diam di rumah, jaga cucu, biar saya turun medan buat kerja. Sebab saya tak nak orang mentafsirkan yang mungkin atas sebab-sebab tafsiran tu tepat ke tak tepat tu, itu soal lain. Tapi soal ialah balik pada pokok dalam politik ni, persepsi kan. Kalau dia orang persepsi dia macam itu, apa kita nak cakap pun dia takkan terima kan. Perlu saya jelaskan bahawa penggeledahan di pavilion itu, pertamanya dari segi wang cash yang disita tu, adalah merupakan wang sebahagian besar tu kepunyaan UMNO. Kita baru saja selesai PRU 14 dan dalam PRU 14 ni kita bertanding
222 parlimen, 505 tun. Sudah tentu memerlukan kewangan yang agak besar. Perkara ni Dr. Mahathir pun tahu. Dia tahu. Dia bukan tak faham benda ni. Itu sistem kita. Mana-mana parti politik mesti ada dana pilihan raya. Pembangkang pun mesti ada. Kan? Kita mana boleh main cek waktu pilihan raya. Kita kena main kewangan tunai. Dalam apa keadaan, macam-macam keperluannya, besar keperluannya. 222 parlimen, 505 DUN dan 13 parti komponen Barisan Nasional. Parti bukan selain daripada UMNO pun minta kita bantu. Jadi ini semua adalah merupakan wang, hampir semua wang pilihan raya. Dan sampai hari ini mereka tak dapat buktikan kononnya ini wang 1MDB. Tak ada bukti. Tapi dia masih terikat dalam sistem mahkamah makan masa sebab soal teknikal dan sebagainya kan. Selain daripada itu ada barang-barang lain tu yang personal, termasuk hadiah perkahwinan anak anda saya pun disita. Apa kena mengena dengan 1MDB? Walhal hadiah itu dalam kotak. Termasuk juga hadiah saya sebagai ketua kerajaan menerima daripada King Abdullah, King Salman, Amir Qatar, daripada Sultan Brunei dan lain-lain lagi yang saya simpan, bukan tujuan nak pakai sendiri, tapi nak tunjuk satu hari dalam galeri. Sebab ada barang-barang tu memang tak boleh pakai pun. Terlalu indah sangatlah pun, terlalu tinggi nilainya, tak boleh saya pakai. Tapi saya nak letak sebagai sebahagian daripada galeri, orang ramai boleh tengok lah. Sebab itu ada menceritakan sejarah Malaysia jugalah dalam masa kepimpinan saya. Dan ada barang-barang tu yang merupakan hadiah waktu hari jadi dan sebagainya, dan hadiah daripada keluarga menantu saya punya mak. Besan saya ni pernah berkahwin dengan orang yang antara terkaya di Kazakhstan. Dia ada kemampuan. Jadi ini semua tak diambil kira. Jadi bila dipaparkan barang tu, seolah-olah inilah harta yang begitu besar yang nak mencacatkan ataupun nak mencemar imej saya. Jadi sebab itulah ini mainan, saya anggap ni sebagai mainan politiknya. Tapi hakikatnya barang-barang ini tak ada kena-mena dengan 1MDB sama sekali. Najib satu malam tu jawab kepada saya, cash is king. Saya terkejut. Dia bercakap berkenaan dengan bosku. Dia bos. Jadi apa yang bos buat tak salah. Nak malu apa bosku? Tabiat Tun ni dia suka ulang satu perkara tu walaupun tidak benar, walaupun telah diberi penjelasan berkali-kali, tapi dia akan ulang. Barangkali dia percaya pada teori Goebbels. Goebbels kata kalau satu pembohongan tu diulang banyak kali, dia akan akhirnya terima sebagai kebenaran. Barangkali lah. Saya nak jelaskan bahawa cash is king ni bukanlah bermakna saya gunakan wang untuk beli undi. Sebab saya punya falsafah ekonomi berbeza dengan Tun. Ya? Saya punya falsafah ekonomi ialah untuk menggunakan hasil negara dan kita tolong mereka yang miskin ataupun kumpulan B40 terutama sekali, supaya jurang pendapatan antara mereka B40 dan yang kaya itu dapat dirapatkan. Satu ya. Yang kedua, saya anggap ini sebagai satu suntikan kepada ekonomi tempatan ya. Satu suntikan. Kalau kita bagi BRIM katalah pada satu daerah 26 juta pada satu daerah, katalah setahun dia dapat BRIM. Jadi permintaan
daripada rakyat di dalam daerah itu bertambah 26 juta setahun. Jadi rakyat ada kuasa pembeli. Kita tahu apa-apa kegiatan ekonomi mesti bermula dengan kuasa pembeli. Bila ada kuasa pembeli, kedai ada pelanggan, orang boleh membeli belah, hatta pasar minggu pun meriah kan sebagainya. Jadi dengan itu kitaran ekonomi tempatan tu lebih rancak. Jadi dengan ini domestik ekonomi kita akan berkembang. Ini teori ni World Bank, Bank Dunia sokong. Terbukti berjaya. Sebab itulah dalam masa saya 9 tahun jadi Perdana Menteri, kadar pertumbuhan kita mengatasi Singapura pada tiap-tiap tahun. Dan pada tahun terakhir, kita telah tutup tahun 2017 dengan kadar pertumbuhan sebanyak 5.9%. Jadi kita berada di tahap antara yang tertinggi di dunia. Sebab dasar kita tolong rakyat melalui cukai kita yang saya kenakan GST, kan? Saya rasionalisasikan subsidi, kan? Lepas tu hasil negara tu pada kerajaan kita pindah pada kumpulan B40 sebahagian daripada itu. Jadi rakyat yang memerlukan bantuan dapat pertolongan. Dan saya nafikan ini rasuah sebab semua dapat. Saya tak pilih bulu. Pembangkang pun dapat. Asalkan mereka, pendapatan mereka bawah pada 3,000 dan ada juga antara 3-4,000 pun dapat selepas kemudian hari kita tambah lagi. Dan kita kalau nak tolong rakyat, apa cara yang terbaik? Cara terbaiknya kita masuk suntikan dalam akaunnya, jadi sistem kewangan kita dapat liquidity, kan? Takkan kita nak beli barang, nak bagi pada rakyat, kan? Benda tu dari segi logistik memang terlalu berat. Jadi bagi cash, saya pilihlah apa dia nak beli. Kasut sekolah ke, nak beli tilam ke, nak beli beras ke, itu pulang pada dia. Bosku ni bukan satu yang saya rancang. Dia berlaku secara spontan. Dan dia satu yang organik, orang kata. Datang daripada orang muda sendiri. Sebab cara kebetulan, saya pergi di satu tempat, saya disuruh sebut ungkapan tu. Malu apa bosku? Jadi bila saya sebut perkara tu, dia jadi viral. Dan orang boleh kaitkan ungkapan itu dengan saya. Dan bosku bukan berarti bos. Bosku macam sahabat sebenarnya. Sahabat. Malu apa ni bukan, kita tak harus rasa malu. Kita buat kerja, asalkan kerja baik, apa semua kan, rezeki halal. Malu apa? Itu maksud sebenarnya. Jadi salahlah tafsiran Dr. Mahathir. Salah sama sekali. Saya baru ini dengar seorang daripada parti lawan, dulu parti lawan. Dia kata saya ini banyak kroni. Jadi kalau saya nak elak daripada dituduh kronism, saya nak elak, saya mesti tentukan semua orang yang saya tolong itu gagal. Saya dah berkali-kali dah cerita apa yang berlaku. Umpamanya anak saya go into shipping. Dia beli kapal. Bila jadi downturn dulu, dia tak dapat nak bayar hutang. Saya nampak dia utamakan orang-orang tertentu lah zaman dia. Misalnya ada seorang tu dia dapat lesen judi dapat, lesen telco dapat, pembangunan tanah pun dapat, dan lain-lain pun dapat. Jadi orang yang sama dapat. Dan orang ni kita tahu rapat dengan dia. Kalau ambil gambar pun selalu dengan dia. Kalau hari jadi dia jadi host pada majlis hari jadi dia. Dan ada beberapa orang macam ni yang orang tahulah, orang ramai tahu. Saya tak perlu sebut nama tapi orang tahu. Jadi dasar kronisma ni ketara dalam zaman Dr. Mahathir. Zaman saya tak ada kronisma. Saya selalu sebut kroni saya adalah rakyat. Dan banyak projek yang saya bagi itulah projek
di mana JLC dapat ataupun badan-badan macam PNB, Khazanah, Tabung Haji, LJAT yang dapat. Dia kata dia tak benarkan anak dia berniaga. Tapi kemudian tu dalam interview yang sama dia kata pula pas dia terangkan pasal isu bailout MIC. Jadi maknanya anak dia berniaga lah. Yang kedua, kita pun tahu bahawa seorang daripada anak dia, Datuk Mokzani, pernah disenaraikan sebagai orang yang ke-9 terkaya di Malaysia dalam Forbes list, menghampiri 5 bilion harta. Maknanya 5 bilion tu mestilah melalui perniagaan. Kalau tidak, macam mana dia nak kumpul harta 5 bilion? Dan orang pun tahu senarai syarikat-syarikat awam, public listed company yang dikuasai ataupun ada sebahagian besar daripada saham tu dimiliki oleh dia dan keluarga, Ananda Dr. Mahathir. Itu public knowledge lah, macam Pantai, Tongkah dan sebagainya, Opcom. Jadi banyak syarikat-syarikat yang public listed company yang dimiliki, dikuasai oleh anak-anak dia. Padahal saya yang dituduh sebagai pencuri, penyamun, anak-anak saya tak ada menguasai public listed company. Tak ada langsung. Nak kata DAP kuasai saya ataupun kuasai kabinet, tak ada. Daripada belum kita menang, saya kata tak boleh buat. You cannot abolish tol. Bila dah jadi kerjaan, baru kita tak boleh buat. Jadi kalau dia kata DAP tak mengawal dia sebagai Perdana Menteri, jadi dia bertanggungjawablah atas segala keputusan yang dibuat oleh kerajaan PH. Keputusan-keputusan yang dipertikaikan, seperti menjual aset-aset kita, umpamanya. Kenapa aset kita dijual? Keputusan dia jarah duit Petronas sebanyak 102 bilion, di mana bila saya berhenti sebagai Perdana Menteri, saya meninggalkan wang tunai dalam Petronas 170 bilion. Tapi waktu PH dijarah 102 bilion, kan? Jadi banyak lagi keputusan, termasuk keputusan tidak menunaikan manifesto mereka, manifesto janji-janji yang mana Dr. Mahathir dalam interview itu kata waktu mereka bincang soal manifesto tu, dia dah tahu bahawa pemansuhan tol tu tak boleh lakukan, ya, tak boleh lakukan. Tapi dia tidak larang bab itu dimasukkan dalam manifesto. Maknanya apa? Maknanya dia bersubahat dalam penipuan pada rakyat. Maknanya dia dah tahu tak boleh dibuat, tapi dia sanggup mengisytiharkan manifesto sebagai manifesto PH, dan dia memberi gambaran seolah dia menyokong, dan akhirnya walaupun dalam hati dia tahu tak akan dapat dilakukan. Jadi janji-janji ini dapat memikat hati pengundi-pengundi lah. Mereka kata tak apalah, kali ini kita bagi peluang, kita nak tengok sama ada mereka boleh beri kita apa yang mereka janjikan. Terutama sekali anak muda dengan janji pemansuhan hutang PTPTN ini menyebabkan mereka boleh katakan berderu, boleh katakan menyokong Pakatan Harapan. Jadi maknanya dia bersebahat dalam pembohongan pada rakyat. Jadi ini implikasi daripada apa yang dia sebut dalam interview tersebut. Najib perform worse than Pak Lam. No, different. Saya tak boleh maaf orang yang destroy my party. Pak Lam dia bilang.
Uh, pada amalan agama saya, memaafkan seorang itu adalah sesuatu tuntutan agama kita. Pertama tu dari segi fitrah Allah sendiri. Allah yang maha mengampuni. Kita ambil daripada situlah maknanya, dan ada beberapa surah dalam Al-Quran pun sebut bahawa kita dikehendaki untuk memaafkan. Jadi kalau Tun, saya kira lah kalau dia buat salah ataupun dia berdosa pada saya, kalau dia minta maaf, saya pandu pada agama, saya akan maaf dia. Tapi kalau dia tak minta maaf, dia cari saya di padang mahsyar nanti. Memang rasa marah, itu tak dapat elakkan sebab dia dah kata-kata dia terlalu kesat, keterlaluan, dan tidak berasas, sukar diterima oleh mana-mana manusia. Memang saya tak dapat nafikan, memang saya cukup marah dalam hati. Tapi sebab saya kata tadi, sebab sebagai seorang yang mengamalkan agama, maka kalau dia minta maaf, saya sedia minta maaf. Perkara itu kita dah dengar dah bertahun-tahun, tapi diulang balik. Itu yang reaksi saya pertama lah. Macam orang kata kita ni patut dah move on dah sekarang ni kan. Tapi dia masih lagi balik bawa cerita tu. Kalau ada pihak yang cuba menyatukan ataupun mempertemukan Datuk Seri dengan Tun Mahathir, bagaimana cadangan tersebut? Saya tak nampak dia akan mau bertemu dengan saya. Banyak orang kata dia hati kering. Jadi kalau itu sikap dia, tak ada guna kita nak bertemu lah. Tapi kalau kita terjempak tu, kita salam tu perkara biasa. Tak bertemu, tapi kalau bertemu, mesti ada, macam kita tepuk tangan lah, mesti dua belah tangan kena tepuk kan. Tangan sebelah saja dia tak jadi. Jadi kalau bertemu, mestilah sesuatu kebaikan yang datang daripada pertemuan itu. Apa reaksi atau apa yang Datuk Seri akan katakan pada Tun? Tak tahu lagi. Mungkin malu apa bosku.